Baik, untuk bercakap lebih lanjut mengenai isu air, sudah bersedia menerusi Skype pakar kualiti air dan pemodelan kualiti air, Insinyur Dr. Zaki Zainuddin. Selamat tengah hari, Doktor. Selamat tengah hari, Gigi. Apa khabar? Baik, Doktor, untuk menjelaskan perkara ini, Doktor, siapa sebenarnya yang bertanggungjawab atas perlindungan di kawasan tadahan air dan sebenarnya ia merupakan tugas siapa, Doktor? Dia sebenarnya di dalam satu pengurusan, dalam pengurusan lembaga sungai itu, dia melibatkan banyak pihak. Sebenarnya dia bukan satu-satu pihak yang terlibat. Dia boleh sebab, saya ambil contoh lah, dari segi perundangan alam sekitar atau Kuala Lumpur 1917, ada aktiviti tertentu saja yang tertakluk di bawah akta tersebut. Yang berkata aktiviti yang menjana pencemaran lah. Hanya 5 aktiviti. Mungkin lagi satu contoh yang saya boleh ambil. Jadi di bawah akta tu, akta yang Jabatan Alam Sekitar, itu di bawah Jabatan Alam Sekitar. Akta potensi itu di bawah Jabatan, jadi itu di bawah bidang kuasa mereka. Tapi ada juga punca-punca lain yang tidak semestinya berada di bawah akta kuasa sekeliling. Kami contoh macam insiden yang berlaku minggu lepas. Dikatakan ada pencemaran daripada punca peternakan, itu bukan di bawah akta kuasa alam sekeliling, itu mungkin di bawah orang kata itu bidang kuasa pihak lain. Jadi di dalam pengurusan lembaga sungai itu ada terdapat pelbagai pihak yang terlibat dalam mengawal punca pencemaran. Tapi walau bagaimanapun, saya juga melihat benda ini daripada aspek lain. Ini aspek bukan sahaja kawalan pencemaran, tapi aspek pengurusan sumber air itu sendiri. Jadi sebagaimana yang termaktub di dalam perlembagaan persekutuan, sumber air itu sebenarnya di bawah bidang kuasa kerajaan negeri. Jadi apabila ada banyak agensi persekutuan dan agensi negeri yang terlibat di dalam pengurusan lembaga sungai dan kawalan pencemaran, bagi saya sebab sumber air itu sendiri berada di dalam bidang kuasa kerajaan negeri, mungkin mereka boleh memainkan peranan yang orang kata itu untuk koordinat kawalan pencemaran dalam lembaga sungai. Itu pada pandangan saya begitulah. Ya, Doktor, kawalan pencemaran di kawasan tadahan air, jelas langkah ketika ini belum mencukupi sehingga berkali-kali pencemaran berlaku tahun ini. Apa mungkin perkara yang kurang dan perlu diperbaiki, Doktor? Okey, kita kena faham dulu apa yang kita maksudkan sebagai lembangan sungai. Sebenarnya ada timbul cadangan untuk mengelakkan pembangunan berhampiran sungai. Sebenarnya kita ni semua sebenarnya berada di dalam kawasan lembangan sungai. Jadi sama ada kita berhampiran sungai atau tidak, kalau kita buang sesuatu tu ke dalam longkang, kalau tak ada halangan, dia akan sampai ke sungai juga. Even pejabat Astro Awani sendiri terletak di lembangan Sungai Kelang, cuma di lembangan Sungai Kelang tu dia tak ada muka sawah lah. Jadi isunya sekarang ni bagaimana kita nak mengawal pembangunan yang berada di hulu muka sawah. Jadi itu bagi saya isu yang harus dilihat dengan lebih lanjut dan lebih teliti lah. Sebab dengan pembangunan adalah punca-punca pencemaran yang yang baru. Jadi pembangunan di kawasan lembangan sungai ini itu sebenarnya berlaku secara berterusan dan secara dinamik. Terutamanya di Negeri Selangor ni. Dan Negeri Selangor ni ekonominya membangun dengan sangat rancak. Jadi bagi saya, antara isu pertama yang kita harus lihat adalah bukan sahaja dari segi pencemaran yang sedia ada, tapi saya yakin dalam jangka masa yang tidak lama akan ada lagi punca-punca baru yang masuk. Jadi punca-punca baru yang masuk di dalam lembangan sungai, punca-punca ini harus dikawal juga. Jadi antara pandangan saya lah yang patut kita boleh lakukan adalah kita wujudkan satu senarai. Satu senarai industri yang berisiko, yang tidak seharusnya berada di hulu muka sawah. Dan industri ini apabila mereka memohon untuk membangunkan aktiviti mereka di hulu muka sawah, kita jangan benarkan mereka. Mereka tak sepatutnya berada di sana. Dan bagi industri yang sedia ada pula, industri yang berisiko ini,
kita jangan kata tu biarkan dia mengembang. Itu menjadi satu isu juga. Dia tidak boleh kata tu kembang. Bila dia kembang tu mungkin penjanaan pencemaran dia akan menjadi lebih tinggi lagi. Jadi itu yang harus dibuat. Jadi lama kelamaan industri yang sedia ada ni kita tak boleh, kita kena slowly phase out lah daripada dia berada di hulu muka laut. Jadi itu salah satu perkara yang dilakukan. Tapi lagi satu aspek juga yang saya nak sebut di sini kita juga jelas apa yang berlaku dalam 3 insiden baru-baru ini, insiden pencemaran. Dia sebenarnya insiden yang berlaku, dia adalah insiden melibatkan pelepasan atau pembuangan sisa haram ke dalam sungai yang menyebabkan pencemaran berlaku. Jadi itu kita kena jelas. Jadi dia bukan saja isu aspek kawalan bahan pencemar yang dilepaskan. Sebab sekarang ni pun ada bahan-bahan pencemar yang dilepaskan sebelum insiden pembuangan tu, dan ada sungai-sungai lain yang sekarang ini mungkin sudah berstatus tercemar, tapi dia tidak menjadi isu sebab tak ada gangguan. Macam itu. Jadi kita kena jelas tentang insiden yang berlaku itu sendiri. Ya, Doktor. Secara ringkasnya, bagaimana rakyat boleh membabitkan diri dan membantu terlibat sama dalam perkara ini? Apa yang rakyat boleh buat adalah menjadi mata dan telinga pihak berkuasa daripada segi aktiviti yang mencurigakan yang mungkin berada yang mereka nampak lah, dan pihak berkuasa harus menunjukkan satu saluran khas lah sekiranya berlaku aktiviti yang mencurigakan ini mudah untuk dilaporkan oleh rakyat kepada pihak berkuasa. Sebab dia berbalik pada apa yang saya sebut tadi lah. Insiden yang berlaku di Semenanjung contohnya baru-baru ini, dia melibatkan pembuangan sisa haram. Dia bukan saja pencemaran pelepasan sisa biasa. Dia melibatkan pembuangan. Sama juga macam insiden yang berlaku di Sungai Tingking. Kalau tak, dia adalah pelupusan sisa haram. Jadi kalau kita nak mengharapkan pihak berkuasa memantau satu kawasan lembangan sungai, satu kawasan lembangan sungai ini dia berpuluh-puluh, kadang-kadang beratus-ratus kilometer panjang sungai. Jadi kalau kita nak memantau kawasan sungai, nak mengharapkan pihak berkuasa saja, bagi saya kurang praktikal lah. Jadi itu di mana orang ramai boleh memainkan peranan. Baik, Doktor, terima kasih untuk pandangan dan cadangan berkenaan. Itu tadi pakar kualiti air dan permodelan kualiti air, Dr. Zaki Zainuddin.